Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan dari penyoal yang bertanya, rumah sahabat saya lebih kurang 6.3 kilometer dari airport Kota Kinabalu. Masjid yang terdekat dari rumahnya adalah Masjid Negeri Sabah. Jika selepas kembali dari penerbangan, bolehkah dia salat jamak qasar di surau airport? Airport dan rumah dia berada dalam daerah yang sama, yakni daerah Kota Kinabalu. Wallahu ta'ala a'lam. Uh, Kalau kita melihat kepada perkataan para ulama tentang berkaitan dengan bila boleh dimulakan qasar, uh, antaranya kalau kita tengok kepada perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wala yajuzu. Ini perkataan penulis kitab Al-Muhadzab, wala yajuzul qasru illa an yufariqa mawdi'al iqamati, dan tidak boleh qasar salat melainkan setelah meninggalkan tempat iqamah, tempat bermukim, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junah an taqsuru minas salah, yang bermaksud apabila kamu berjalan di atas muka bumi, maka tidak mengapa jika kamu mengqasarkan salat. Jadi kata penulis kitab Al-Muhadzab, fa'allaqal qasra 'ala ad-darbi fil ard. Allah Subhanahu wa taala telah kaitkan kebolehan untuk qasar salat dengan mula pergerakan, mula perjalanan di atas muka bumi. Ketika Allah Taala sebut wa idza darabtum. Wa idza darabtum fil ard. Jadi mesti perjalanan itu telah bermula. Kemudian kata dia, fa in kana min ahli baladin, jika dia dari kalangan penduduk balad, penduduk suatu negeri, lam yaqsur hatta yufariqa bunyanal baladi, dia tidak boleh qasar sehinggalah dia meninggalkan bangunan-bangunan di negeri tersebut. Balad ni barangkali kita boleh terjemahkan negeri, tapi kita tengok perkataan berikutnya. Fa in ittasala hitanul basatin bi hitanil baladi ففارق بنيان البلد جاز له القصر لأن البساتين ليست من البلد. Kata dia, dan jika bersambung kita kata apa, hitanul basatin, dinding ataupun apa kita nak sebut, hitan dinding, ataupun jika bersambung kota ataupun dinding apa, padang ataupun taman, bersambung dinding taman dengan dinding kota. Dahulu kota tu, salah satu kota tu, seperti saya pernah sebut dalam soal jawab sebelum ni, kota-kota di zaman dahulu mereka dirikan pembatas dekat sempadan tempat mereka tu, mereka dirikan batu-batu sebagai isyarat kota mereka lah. Dia seperti pagar batu ataupun ialah batu yang ditegakkan. Jika bersambung dinding kota mereka itu dengan dinding taman ataupun ladang sebegitu, jika dia meninggalkan bangunan-bangunan kota yang dia tinggal di situ, sekalipun dia masih berada di kawasan basatin, di kawasan padang-padang, taman-taman, tanah lapang, boleh dia qasar. Kerana bustan, taman-taman, kebun-kebun, laisat minal balad, tidak termasuk di dalam kota yang menjadi tempat orang tinggal. Jadi walaupun kita bila telah meninggalkan bangunan-bangunan yang berada di kota, kita berada di kawasan kebun dan seumpamanya, taman dan seumpamanya, kita boleh qasar dah ketika itu, kata penulis kitab Al-Muhadzab. Kemudian kata beliau lagi, wa in kana min qaryatin, dan jika seorang itu dari kalangan penduduk kampung, qaryah, wa bi jambiha qaryatun, dan selepas kampung dia ada kampung pula, kampung lain. Ada di zaman dahulu sesuatu kampung ataupun kota, barangkali selepas kampung tu ada taman, ada kebun, ada ladang barangkali.
Di mana kita dah sebut dah tadi, kalau melepasi kawasan kota dia, dia masuk kawasan kampung, kawasan ladang ataupun taman, dia dah mula boleh qasar bila dia meninggalkan bangunan yang berada di kota tersebut. Tapi kalau kampung, tempat yang dia duduk itu kampung, di sebelah kampung tu ada kampung lain pula, kata dia, wa bi janbiha qaryah fafaraqa qaryatahu, lalu seseorang itu telah meninggalkan kampung dia, jazalahul qasru, maka boleh pula dia memulakan qasar apabila dia telah masuk ke kampung yang satu lagi. Wallahu taala alam. Saya dari kenyataan seperti ini di dalam kitab Al-Majmu' menunjukkan kalau kita meninggalkan kampung, kalau kita meninggalkan kampung kita, maka kita boleh memulakan qasar. Kita boleh memulakan qasar. Cumanya bila kita meninggalkan kampung kita, kita boleh memulakan qasar. Bila kita boleh di mana, okey baik, sekarang ni kita pulang balik semula ke tempat kita. Bila di mana pengakhiran kita boleh melakukan qasar? Pengakhiran kita boleh melakukan qasar apabila kita sampai di tempat kita boleh memulakan qasar. Saya harap jelas perkara ni. Bila kita sampai di tempat boleh memulakan qasar, maka di situlah pengakhiran kita boleh melakukan qasar. Katalah kita lepas kampung kita, kita masuk kampung ataupun daerah orang lain, maka kita boleh memulakan qasar di situ. Bila kita balik, kita masih berada di kawasan tu, kita boleh menunaikan qasar. Tapi kalau kita telah melepasi kawasan boleh memulakan qasar, maka kita tidak boleh lagi melakukan qasar ketika kita pulang dari permusafiran. Baik, merujuk kepada perkataan soalan berkaitan dengan rumah kawan yang lebih kurang 6.3 km dari airport Kota Kinabalu. Masjid yang terdekat dari rumahnya adalah Masjid Negeri Sabah. Jika selepas kembali dari penerbangan, bolehkah dia solat jamak di surau airport? Tengok airport tu dalam kawasan kota yang dia tinggal ataupun tidak. Dia kawasan kota yang dia tinggal ataupun tidak. Sebagai contoh, saya tidak tahu Kota Kinabalu bagaimana, tempat rumah kawan saudara pun saya tidak tahu. Sebagai contoh, di Alor Star sebagai contoh, airport di Kepala Batas. Seseorang yang duduk di kawasan Kepala Batas, dia tak boleh menunaikan salat memulakan qasar di airport Kepala Batas. Kerana Kepala Batas itu adalah tempat mukim dia. Di Kepala Batas itu ada masjid, di Kepala Batas tu ada pekan dia. Jadi di situ juga terletak airport, maka dia tak boleh. Bila dia boleh mula menunaikan salat qasar? Setelah kapal terbang naik ke atas lah, memulakan perjalanan, meninggalkan kota dia dan meninggalkan kawasan Kepala Batas, baru dia boleh mula qasar bagi orang yang berada di Kepala Batas Al-Star. Akan tetapi jika seseorang itu berada di kawasan bukan Kepala Batas, dia berada di kawasan luar dari Kepala Batas, bila dia sampai di Kepala Batas dan Kepala Batas itu bukan qaryah dia, bukan kota tempat dia tinggal, maka orang yang seperti itu apabila dia sampai di Kepala Batas, boleh pula dia melakukan qasar di airport ataupun di surau airport Kepala Batas. Saya harap contoh jawapan yang saya berikan ini dapat dijadikan panduan kepada penyoal. Wallahu a'lam.